السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa surah ini, di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Seterusnya para hadirin, tuan-tuan yang dimuliakan, dan insya-Allah pada malam ini kita ingin berbicara mengenai satu tajuk, iaitu tuan-tuan boleh lihat pada tajuk innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia maha pengampun. Tuan-tuan yang dimuliakan, kita lihat pada tajuk sesungguhnya dia maha pengampun. Tuan-tuan yang dimuliakan, sebelum itu di sini terdapat beberapa perkara yang ingin saya ketengahkan, iaitu saya datang pada malam ini tidak bawa kitab. Itu yang pertama. Manakala bicara kita hanya menggunakan petikan asal daripada kitab yang berbahasa Arab. Yang kedua, iaitu saya tidak sempat untuk membuat semakan sebab terjemahan yang ada di tangan kita banyak sangat jatuh, tuan-tuan. Banyak jatuh. Kitab yang ada di tangan kita terjemahannya terutamanya dalam bab penceritaan, dalam bab pengriwayatan, dalam bab nukilan daripada pengarang, diterjemahkan tidak seperti mana apa yang dikatakan oleh pengarang. Jadi saya tidak sempat untuk buat semakan pada malam ini, dan insya-Allah kita akan menelusuri petikan kitab asal yang dinukilkan oleh pengarang. Jadi apapun tuan-tuan yang kita mempunyai kitab, kita lihat, kita boleh follow melalui terjemahan yang ada di tangan kita, insya-Allah. Okey, kita masuk pada bicara kita. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia maha pengampun. Okey. Dahulu pada bicara kita pernah berbicara tentang doa. 2 bulan sebelum kita berpisah seketika, tuan-tuan, sebelum daripada bulan Ramadan, kita pernah berbicara terutamanya beberapa pengisahan yang dikaitkan dengan doa yang pernah kita nukilkan dahulu. Kemudian kita sambung bicara kita, sesungguhnya dia maha pengampun. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kita memujinya dan memohon pertolongan kepadanya, dan memohon keampunan kepadanya, dan kita memohon petunjuk kepadanya, dan kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai keburukan diri-diri kita dan daripada keburukan amalan-amalan kita. Siapa yang dikurniakan petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan disesatkan baginya, dan siapa yang disesatkan, maka tidak ada siapa yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Kemudian pengarang juga memulakan bicaranya dengan kalimah syahadah, dan aku menyaksikan sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku menyaksikan sesungguhnya Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah dan juga utusannya, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita masuk pada bicara kita. Manakala pengarang memulakan bicaranya melalui hadis yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, manakala hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Okey, bersesuaian tajuk tadi. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, tuan-tuan.
Setiap dari kalangan kita tidak terlepas daripada dosa. Ibu-ibu yang berada di rumah, setiap dari kalangan kita tidak terlepas daripada dosa. Kalau menghitung satu persatu tuan-tuan dosa-dosa kita, kita je tahu kita buat apa. Mungkin ada kalanya kita memikirkan bagi kita, adakah bagi kita keampunan? Allah mengampuni aku ke? Banyak sangat dosa yang saya buat, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa saya ke? Okey tuan, sekarang kita ingin melihat, dan kita ingin melihat terutamanya jaminan daripada Rasulullah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun. Okey, daripada Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, pernah ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala telah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya sekiranya kalian memohon kepadaku dan memberi pengharapan kepadaku, semestinya akan kuberi keampunan kepada kamu atas apa yang datang daripada kamu, dan aku sesekali tidak kisah. Okey tuan-tuan, bila kita lihat pada hadis ini yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan daripada Allah Subhanahu wa taala berfirman, iaitu Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya apabila kalian memanggilku, berdoa kepadaku, memohon kepada Allah, dan kita memberi pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, ghafartu lak, pasti akan ku ampunkan bagimu. Tuan-tuan, ini jaminan daripada Allah. Ini adalah jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah akan mengampuni kita. Allah akan mengampuni saya. Tuan-tuan, sekiranya kita berdoa kepada Allah, Allah akan mengampuni kita. Soalnya, kita berdoa ke tak kepada Allah? Saya sendiri berdoa ke tak, mohon ke tak kepada Allah dengan kesungguhan, dengan bersungguh-sungguh dalam berdoa, saya mohon ke tak kepada Allah? Jaminan dalam hadis ini, Allah menyatakan pasti akan ku ampuni kalian atas apa yang datang daripadamu, dan aku langsung tidak kisah, wala ubali, tak kisah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tak kisah apa jua latar belakang kita, sejarah yang kita ada, masa silam kita dulu sekian, satu persatu yang kita ingat, tuan, Allah tak kisah langsung. Kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, jaminan daripada Allah, tuan-tuan, Allah akan mengampuni kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala langsung tidak peduli. Okey. Kemudian wahai anak Adam, sekiranya sampai dosa-dosamu ke penjuru-juru langit, ke penjuru langit, kemudian kamu memohon kepadaku, pasti ku ampuni bagimu, dan aku langsung tidak peduli. Okey, sekarang tuan-tuan, kita bayangkan ananus sama. Tuan-tuan, sekiranya dosa kita memenuhi apa yang ruang yang ada di langit, tuan-tuan, dosa kita itu, jika hari ini kita lihat alam diciptakan oleh Allah, bahkan alam ini tidak diketahui di manakah penghujungnya. Kita tahu, dan saya yakin tuan-tuan juga mengerti dalam bab ini, sehingga hari ini tidak diketahui di manakah hujung pangkal bumi, hujung pangkal alam. Kerana alam ini adalah alam yang sentiasa mengembang. Tuan-tuan, alam sentiasa mengembang. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un, dan langit kami binanya dengan tangan, dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa melapangkannya. Artinya langit sifatnya sentiasa membesar, sentiasa lapang, sentiasa luas. Tuan-tuan boleh baca, dan kita boleh lihat melalui satu teori mengenai the Big Rip Theory. Tuan-tuan, ini bicara saintifik, yang mana hasil daripada penemuan dan pengkajian saintifik menunjukkan bahawasanya memang benar alam ini adalah alam yang semakin mengembang. Okey tuan-tuan, kita bayangkan dalam hadis ini yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sekiranya tuan-tuan dosa yang kita datang, saya datang dengan dosa-dosa saya, memenuhi ruang yang ada di antara langit. Tuan-tuan, alam yang kita ada hari ini, alam yang menyokong supaya sistem bergerak pada orbitnya, tuan-tuan. Adapun sistem utama yang menyokongnya, ruang lingkup yang menyokongnya adalah langit.
Digambarkan seperti mana balon. Mungkin tuan-tuan boleh lihat dalam YouTube melalui The Big Rip Theory. Alam ni digambarkan seperti mana balon. Balon ni lah tuan-tuan digambarkan seperti mana langit yang menyokong supaya setiap orbit itu bergerak pada tempatnya. Okey. Tuan-tuan, kita bayangkan kita datang dengan dosa yang banyak. Kita datang dengan dosa yang melimpah tuan-tuan. Kita bayangkan dengan alam yang luas ini, walaupun kita datang dengan dosa yang seluas alam, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan pasti akan ku ampuni bagi kamu. Dan langsung aku tak kisah. Langsung Allah tak peduli tuan-tuan. Wala ubali, aku tak kisah dan aku tak peduli. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betul, bila kita hitung, bila kita renung, sambil kita duduk seorang-seorang tuan-tuan, dosa kita kepada orang rumah kita, banyak juga dosa kita kepada dia. Dosa kita kepada anak-anak, dosa kita kepada mak ayah, terutamanya dosa kita jiran tetangga. Banyak dosa kita. Bila kita renung, ya Allah, banyak betul dosa aku. Tuan, Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan dalam hadis tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala langsung tidak peduli. Allah akan mengampuni. Dengan dosa-dosa kita yang melimpah ruah itu, jaminan daripada Allah semestinya, tuan-tuan, ianya ada satu realiti. Melainkan sekiranya ada kaitan dengan manusia, ada masalah kita dengan jiran, kita kena mohon maaf dengan dia. Saya ada masalah dengan rumah saya kena minta maaf dengan dia. Saya ada masalah dengan kawan-kawan saya mesti minta maaf dengan kawan-kawan. Saya ada masalah dengan tuan-tuan, saya wajib memohon kemaafan kepada tuan-tuan, minta maaf. Sebab dosa sama manusia. Okey. Kemudian, wahai anak-anak Adam, wahai anak Adam, sekiranya kalian bertemu denganku, kamu bertemu denganku, iaitu dosa yang memenuhi ruang bumi, lalu kalian tidak mensyirikkan denganku sesuatu pun, semestinya aku akan menghampiri kalian dengan sepenuh keampunan. Tuan-tuan, ini juga di antara jaminan. Kita datang dengan dosa, kita datang dengan dosa, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Hadis tadi secara terjemahannya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Okey. Bila kita lihat di hadis sekejap, hadis di atas tadi yang mana Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa ni? Bukan Allah Subhanahu wa taala berfirman itu Al-Quran ke? Okey tuan, ini adalah hadis qudsi. Dia berbeza dengan hadis An-Nabawi yang kita tahu. Di antara perbezaannya tuan-tuan, perbezaan di antara hadis An-Nabawi dan juga hadis Al-Qudsi, perbezaannya iaitu hadis An-Nabawi makna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan, adapun hadis qudsi dia seperti mana hadis nabawi, makna daripada Allah Subhanahu wa taala, manakala lafaznya daripada Rasulullah, manakala Al-Quran makna dan juga lafaz kedua-duanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh kita baca Al-Quran kita syak pada bacaan, kita hafal, kemudian saya pun kata au kama qala Allah taala, tak boleh. Kenapa? Sebab ayat Al-Quran itu tidak boleh diriwayatkan dengan makna, walaupun maknanya betul tapi lafaznya tak betul. Al-Quran wajib dibaca dengan lafaz dan makna yang betul. Terutamanya lafaz mesti dibaca dengan betul, kerana Al-Quran tidak diharuskan diriwayatkan dengan makna. Okey. Okey, kemudian kita lihat pada hadis tadi, kata pengarang, hadis itu adalah hadis, tuan-tuan, yang membuat getaran, yang menggentarkan kulit-kulit mereka yang beriman, kemudian hati mereka menjadi lembut, serta kulit mereka juga untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Manakala pada hadis ini ianya adalah satu i'tibaran daripada berita gembira, tuan-tuan, yang ditujukan kepada setiap muslim yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Okey. Ini poin cantik daripada pengarang. Kata pengarang, hadis tadi adalah berita gembira.
Manakala hadis itu tuan-tuan menggentarkan hati kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan sekiranya kita datang dengan dosa-dosa yang memenuhi ruang langit dan juga bumi sekalipun tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Okey, kemudian dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana apa yang telah diutuskan, baginda menyeru ataupun diutuskan baginda itu sebagai pengajar ataupun pendidik. Hal ini selaras melalui sabda baginda alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya, basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru. Berilah berita gembira dan janganlah membuatkan orang lari, dan permudahkanlah dan janganlah persulitkan. Okey tuan-tuan, hadis ini ada antara hadis yang penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada para sahabat supaya memberi berita gembira. Contoh tuan-tuan, contoh. Saya nak tegur seorang individu yang tidak menutup aurat. Kita lihat uslub yang pertama ialah kita keluar-keluar tengok dia minta keluar pakai celana pendek aje. Tuan-tuan, jadi saya pun jumpa dia, tuan, abang, maaf abang tak menutup aurat dengan baik ni berdosa. Orang dosa tempatnya dalam neraka. Okey tuan-tuan, betul ke tak? Betul ke tak bahasa saya? Betul ke tak? Memang berdosa lah. Orang yang golongan berdosa ditempatkan dalam neraka, memang betul. Okey, uslub yang kedua, abang kena tutup aurat sebab kita dalam Islam ni wajib kita untuk aurat. Barulah Allah redha. Bila Allah redha, tidak ada tempat lain melainkan syurga. Okey tuan-tuan, di antara dua uslub tadi, yang mana lebih dekat dan yang manakah adalah berita gembira? Mesti yang kedua punya. Yang pertama tu orang dengar memang betul lah masuk neraka. Betul tuan-tuan. Jadi sekarang Rasulullah menyarankan kepada kita dengan uslub tertentu tuan-tuan, supaya kita memberi berita gembira. Kita nak tegur dia, cuba kita tegur dengan bahasa yang baik dan berita gembira, boleh seronok. Okey, contoh seorang perempuan yang tidak menutup aurat, kita tegur dia, akak tidak menutup aurat ni berdosa. Kemudian orang yang tengok akak pula dalam keadaan bersyahwat, lagi tambah dosanya dengan sebab akak tidak menutup aurat. Okey, kita lihat. Itu yang pertama. Betul juga tuan-tuan, betul, tak salah. Yang kedua, akak kena menutup aurat. Kita ni sebagai orang Islam wajib kita menutup aurat sebab Islam mengangkat darjat wanita. Islam cukup mengangkat darjat wanita dan menghormati harga diri wanita. Sebab itu diwajibkan kepada kita untuk menutup aurat supaya darjat wanita itu sentiasa dipelihara. Dan akak ni mahal, rambut akak ni mahal. Okey tuan-tuan, bila kita puji dia, bila kita memberi perkhabaran gembira, beza uslub yang pertama dan juga cara yang kedua. Cara pertama dan juga cara yang kedua. Jadi Rasulullah menyarankan kepada kita, berilah khabar gembira dan jangan membuatkan mereka tu lari. Jangan kalian melarikan mereka. Ini saranan Rasulullah. Yalah, dengan laras bahasa kita tuan-tuan, kadang dengan bahasa kita yang tidak baik, kita tegur tu betul, tapi bahasa kita yang mengguris hati, membuat kawan lari. Okey. Dan permudahkanlah, buat mudah. Dan jangan persulitkan. Tuan-tuan, ini realiti. Ini realiti tuan-tuan. Rasulullah mengarahkan kepada kita untuk buat mudah. Permudahkanlah, bukan buat mudah tuan-tuan, permudahkanlah. Dan jangan persulitkan. Kejap. Saya pernah sampai di airport Jeddah. Sampai Pak Arab, oi, tak sama dengan kita. Susah tuan-tuan. Berurusan dengan Arab bukan senang. Itu Arab buat susah aja. Okey tuan, Arab memang Arab. Tetapi Rasulullah menyarankan perkara ini kepada umat baginda alaihi salatu wasallam tuan-tuan, bukan kita lihat Arab tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita tengok Arab tuan-tuan, kita rasa sekali je kita buat umrah, betul tak? Kalau kita tengok Arab tuan-tuan, sekali je kita buat umrah, sakit hatinya dekat airport pun dah sakit hati tuan-tuan. Segala-gala urusan sakit hati. Tuan, bukan Arab. Sebaliknya kita melihat keindahan akhlak yang diterapkan oleh Rasulullah, saranan daripada baginda alaihi salatu wasallam kepada kita. Tuan-tuan, saya sendiri pun pernah kata kepada kawan Arab, pernah kata tuan-tuan, biasa benda tu. Yalah, kadang-kadang tuan-tuan, contoh kita sampai di immigration, benda yang tak ada apa pun, cop je sebenarnya. Kejap sampai giliran kita tuan-tuan, dia pergi ambil air. Saya saja ambil air minum,
Boleh relax depan kita, tuan-tuan, kita panggil buat tahu je. Tuan, bukan itu ukuran kita. Yang diukur oleh kita seperti mana apa yang disarankan oleh Rasulullah. Jangan kita tengok begitu. Kan Rasulullah pun Arab juga. Kan ini kita tengok orang Arab suka buat susah je. Okey tuan, itu mereka. Sebaliknya Rasulullah menyarankan kepada umatnya supaya kita permudahkan urusan. Permudahkan. Dan jangan persulitkan. Benda yang mudah kita permudahkan. Lainlah sekiranya benda satu kesulitan tuan-tuan, semestinya kita menuruti. Okey. Contoh. Pernah tuan-tuan dalam hadis Mu'adz. Hadis terkenal diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ceritanya tuan-tuan, Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengimami kaumnya dan beliau membaca di dalam solatnya dengan suratul Baqarah. Baqarah tuan-tuan, Baqarah bukan fil. Fil gajah, Baqarah lembu. Mana lebih besar tuan-tuan? Lebih besar gajah. Yang lebih panjang mana? Baqarah. Okey. Ceritanya Mu'adz membaca dalam solatnya dengan surah Baqarah. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Tengah solat, ada di antara mereka keluar. Lama mana tuan-tuan, berjuzuk, 2 juzuk setengah tuan-tuan. Kita imam baca Qul Huwallah pun dah rasa panjang. Tak kena juga. Baca panjang sikit pun tak kena, baca pendek pun tak kena. Jadi, panjang bacaan dia. Ada di antara mereka yang keluar. Jadi tuan-tuan, selepas solat, orang pun cerita kepada Mu'adz, masa solat tadi ada orang keluar. 2 jam setengah tuan-tuan, cuba kita kira lah dengan bacaan sekarang. Sejam lebih tuan-tuan, sejam lebih bacaan dia saja. Okey. Jadi orang cerita, Mu'adz beginilah, tadi ada orang keluar. Kata Mu'adz, innahu munafiq. Dia tu orang munafik tu tuan-tuan. Dia tu orang munafik yang keluar pada salat. Okey, ceritanya. Lalu sampailah berita ini kepada Rasulullah. Isunya imam baca panjang dan ada jemaah keluar. Tuan-tuan. Lalu baginda alaihi salatu wassalam memanggil Mu'adz. Rasulullah panggil Mu'adz. Di antara sabda Rasulullah yang terkenal tuan-tuan kepada Mu'adz, afatanun anta ya Mu'adz, adakah engkau sedang mendatangkan fitnah wahai Mu'adz? Mu'adz, adakah engkau datangkan fitnah? Wahai Mu'adz, adakah engkau sedang mendatangkan fitnah? Kenapa tuan-tuan Rasulullah kata begitu? Sebab perbuatan itu mengundang fitnah. Bacaan panjang. Tuan-tuan, kita berhajat. Inilah macam kita tuan-tuan, kadang-kadang kita berhajat. Solat-solat imam baca bukan mimpi panjang, padahal kita nak jumpa dengan kawan kita, janji dengan dia 9 suku. Imam pula baca panjang sangat tuan-tuan, sangat panjang. Okey, contoh perkara ini berlaku. Jadi tuan-tuan, Rasulullah kata begitu. Kenapa? Sebab ia akan memberi kesan panjang kepada jemaah. Orang akan lari, orang takkan solat sebab bacaan panjang sangat. Baqarah tuan-tuan bukan pendek punya bacaan, panjang. Okey. Lalu baginda alaihi salatu wassalam menyarankan kepada Mu'adz, di antaranya bacaan yang cukup ideal tuan-tuan. Wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha. Panjang mana tuan-tuan? Sekitar setengah muka surat je. Lebih kurang dalam 7 baris, 8 baris. Ini di antara bacaan yang dinyatakan Rasulullah kepada Mu'adz. Okey. Bila kita lihat hadis itu tuan-tuan, kita dapat melihat apa yang dinyatakan pada hadis awal tadi, supaya jangan kita membuatkan orang lari. Saya sendiri terutamanya, jangan saya buat orang lari. Dengan sebab saya tuan-tuan, orang tak datang surau. Apa ustaz ni dengan datang maki hamun apa semua, kita tak usah datanglah surau An-Nur. Dengan sebab saya tuan-tuan, orang tak datang, dosa juga saya. Jadi semua kita ada peranannya. Baik para pendakwah, para asatizah pun kena berjaga-jaga. Dengan sebab isu tertentu tuan-tuan, orang tak datang. Betul. Ini juga berlaku pada banyak tempat, dan di tempat saya sendiri pun begitu juga. Dengan sebab seorang tu tuan-tuan, jemaah tak datang. Bukan tak datang sehari itu je, tak datang surau, pergi tempat lain. Jadi perkara ini saya terutamanya mesti berjaga-jaga dengan bahasa yang baik dan bahasa yang bukan menyinggung. Perkara ini yang perlu kita terapkan seperti mana apa yang disarankan oleh baginda alaihi salatu wassalam. Okey, tuan-tuan. Manakala kita tarik pada poin yang kedua adalah hadis tadi, dan mudahkanlah. Dan jangan persulitkan. Mudahkanlah dan jangan persulitkan. Tuan-tuan, ini sedikit cerita. Saya tuan-tuan masa saya kahwin dulu, ini nak cerita tentang mudahnya. Mudah. Mungkin tuan-tuan pun ada cerita tuan-tuan. Ini juga sebagai saranan dan dorongan kepada kita. Saya masa berkahwin dulu tuan-tuan, pak mentua dan juga keluarga,
Tuan-tuan, mas kahwinnya ikut ikhlas. Ikut ikhlas tuan-tuan. Kita, keluarga saya tanya berapa, sebab kita tak naklah jadi perkara ke belakang. Tak, dia kata ikut ikhlas. Semuanya, hantaran apa semua ikut ikhlas. Okey, itu satu bab. Okey, pada poin yang kedua tuan-tuan, saya rasa orang lain tak ada lagi begitu. Saya kahwin tuan-tuan, selesai akad nikah, sijil dah siap. Siap sijil tuan-tuan. Bukan tanda tangan tak, bukan tulisan tangan tak, siap print lagi. Maknanya imam yang menikahkan tu, tuan imam, tuan-tuan, hubungan dia baik dengan majlis agama, dia boleh urus. Siap print. Siap print tuan-tuan, sijil asal. Bukan resi itu tak. Sijil asal. Jadi ada orang yang begitu, yang jenis mempermudahkan, hubungan dia pun baik. Jadi mungkin dia seorang yang baik, dipermudahkan urusan dia. Jadi saya lihat depan mata saya, ya Allah, ini satu contoh yang cukup baik. Tak perlu pergi ulang alik bagi pejabat agama lepas 2 minggu, lepas seminggu. Tak perlu tuan-tuan, dah siap semua. Tapi bukan di tempat, bukan di negeri kita lah tuan-tuan, di negeri jiran kita. Okey, kita sambung semula pada bicara kita. Melalui saran Rasulullah, dan mudahkanlah. Dan jangan persulitkan. Yalah, benda mudah jangan persulitkan. Ini melalui saranan Rasulullah SAW. Kemudian kita lihat beberapa poin selepas daripada itu tuan-tuan. Kita lihat beberapa poin selepas itu. Jika tadi kita berbicara tentang keampunan Allah dan juga pengharapan kita. Kita berdoa mesti ada pengharapan. Kita berdoa kepada Allah mesti ada pengharapan, yang mana kita berharap, amat-amat berharap doa kita akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala di antara nukilan daripada pengarang dan di antara ketakjuban, sesungguhnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menulis dalam Riyadhus Shalihin kitabnya tentang ketakutan. Kejap-kejap. Apa maksud pengharapan dan makna apa takut ni? Apa makna? Kami tak faham. Okey, begini tuan. Kita masih lagi berbicara tentang memohon keampunan kepada Allah, yang mana Allah Maha Pengampun. Saat kita berdoa, yang pertama mesti kita ada pengharapan. Dan yang kedua mesti ada ketakutan. Tuan-tuan, memang kita harap memohon supaya Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan doa kita. Dan yang kedua mesti ada takut. Sekiranya Allah tidak memperkenankan permintaan, tuan-tuan, takut kita sekiranya Allah tidak memperkenankan permintaan kita. Jadi sekarang nukilan daripada pengarang berbicara tentang Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, menyatakan tentang unsur terpenting saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai ketakutan itu, yang mana bicaranya lebih hampir sekitar 4 muka surat. Kemudian dia berbicara tentang pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 8 muka surat. Apa ni? Sebenarnya pengarang nak cerita apa kepada kita? Okey tuan-tuan, pengarang ingin berbicara kepada kita tentang, bicara daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang perkara ini, perkara besar, yang mana dalam bab takut, saat kita berdoa kepada Allah sekiranya Allah tidak menerima permintaan kita, 4 muka surat je Imam Nawawi cerita. Kemudian pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi berbicara pada 8 muka surat. Maknanya pengharapan itu satu perkara yang cukup besar saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian kenapa tuan-tuan? Kata pengarang, untuk mengembalikan semula hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Kemudian kata Ibn Qayyim dalam Madarijus Salikin, yang mana ia menyatakan seorang yang berakal, dia tidak akan membina istana dan menghancurkan negara. Apa maksud ni? Kejap. Apa kaitan yang ingin dibicarakan oleh pengarang bersesuaian dengan apa yang kita nyatakan tadi? Apa perkara yang ingin diketengahkan pengarang kepada kita tuan-tuan? Sekarang pengarang masuk, kata dia, orang yang berakal, dia tidak akan membina mahligai dan meruntuhkan negara. Apa kaitan? Okey tuan-tuan, kita lihat bicara daripada Imam
Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam bab ini. Melalui poin yang diketengahkan oleh beliau, menyatakan kepada kita tuan-tuan, dia ingin menyatakan mengenai perumpamaan. Mengenai perumpamaan. Okey, sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Kita memohon supaya Allah mengampuni kita dalam keadaan sepenuh pengharapan, dan kita takut sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan permintaan. Sekarang pengarang ingin berbicara kepada kita melalui nukilan daripada Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, iaitu orang yang berakal. Dia sesekali tidak akan membina mahligai dan menghancurkan negara. Apa makna? Okey tuan-tuan, artinya orang yang berakal, dia tidak akan membina mahligai dan menghancurkan negara itu, iaitu dengan apa yang dia inginkan. Dalam waktu yang sama, di sana ada beberapa perkara yang mesti dikorbankan. Itu bukan sifat orang yang berakal. Macam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, jangan kita kesampingkan pengharapan dan juga takut kita kepada Allah. Jangan kita tinggalkan sifat tadi. Jangan kita tinggalkan bila kita berdoa kepada Allah. Macam mana ni? Maaf, contoh kita ada takut saja, risaunya Allah tak terima doa. Kita doa macam-macam tuan-tuan, ya Allah kau ampuni dosaku. Tapi kita dalam hati kita, ya Allah risau sungguh Allah tak terima. Allah ampun ke doa saya ni banyak sangat. Tuan-tuan, itu pun tak semestinya. Tak perlu ada. Yang mana kita memohon, kita mengharap Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada kita, dan yang sama kita takut sekiranya Allah tidak perkenankan permintaan. Bila ada sifat ini tuan-tuan, apa yang perlu kita buat? Kita perbanyakkan doa. Petang ni kita doa lagi, malam ni kita doa lagi, sebelum tidur kita doa lagi, esoknya kita doa lagi, kemudian tengah hari esoknya. Kesinambungan doa kita itu tidak berhenti. Jadi orang berakal tuan-tuan, dia tidak mengharapkan kepada satu sahaja tadi, bahkan dia menghubungkan di antara kedua-duanya dengan pengharapan dan takut kita kepada Allah. Kita mengharapkan Allah perkenankan permintaan, dan kita risau, kita takut sekiranya Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan tidak memperkenankan permintaan kita. Okey. Tuan-tuan yang dimuliakan, kemudian satu poin yang baik tuan-tuan. Kenapa sekarang pengarang ingin berbicara tentang takut dan harap? Kenapa pengarang ingin menghimpunkan di antara kedua-duanya tuan-tuan? Okey, kata pengarang, kemudian kata pengarang lagi, di sana seorang lelaki yang bernama Al-Harith Al-Muhasibi, yang mana ia mengarang tentang kitab Ar-Ri'ayah. Maka apabila manusia membacanya, mereka tinggalkan masjid. Cerita apa pula ni? Okey tuan, yang mana dalam kitab itu berbicara tentang ketakutan. Berbicara tentang ketakutan, langsung tidak ada berita gembira. Tuan-tuan, dia cerita tentang dalam kitab dia mengenai ketakutan, orang tak sekian, orang bagi ni sekian, orang mana cerita tentang ketakutan. Apabila orang ramai baca kitabnya, langsung orang tak datang masjid. Kenapa tuan-tuan? Yelah, datang masjid pun risau, adakah Allah terima ke tak ni kita datang solat? Kita datang tadi, di antara jaminan Rasulullah diampunkan dosa. Saya datang tadi, betul ke? Risau Allah tak ampunkan dosa. Okey tuan, sebab itu dalam bab beribadah, kita mesti sertakan dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang tadi, kita mengharap supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita tuan-tuan. Seperti mana jaminan daripada Rasulullah, kita risau, kita takut. Seperti mana pengarangan kitab tadi, bila orang baca orang tak datang. Sebab orang takut, dia hanya menimbulkan ketakutan sahaja, bukanlah mendorong orang supaya menghampiri rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang takut nak datang dengan sebab dorongan di dalam kitabnya bukanlah satu dorongan yang baik, sebaliknya adalah satu ketakutan yang ditimbulkan beliau. Okey. Kemudian tuan-tuan, bila kita faham, okey, sekarang kita faham. Pengarang ingin berbicara tentang hadis yang kita nyatakan tadi. Basyiru wala tunaffiru. Bila khabar gembira, jangan membuatkan orang lari. Tuan-tuan, bila khabar gembira, janganlah membuatkan orang lari. Dan ini di antara uslub yang terbaik. Bila datang, okey tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan,
Esok kita nak buat gotong royong tuan-tuan. Sekarang kita ingin mewawarkan kepada penduduk sebagai contoh. Okey tuan-tuan, esok kita akan mengadakan gotong royong. Okey, dengan gotong royong insya-Allah kita akan sediakan makanan. Makanan insya-Allah ada. Kemudian di samping kita juga boleh menguatkan hubungan silaturahim di antara kita. Okey. Itu usul yang baik. Maknanya kita memberi berita gembira. Ada makan, orang datang, ada makan esok. Kemudian bila kita datang jumpa dengan kawan, boleh buat kerja sekali, boleh mengeratkan hubungan silaturahim. Beza tuan-tuan. Uslub yang kedua, yang mana boleh membuatkan orang takut. Okey tuan-tuan, esok diminta semua orang datang ke surau. Siapa yang tak datang, kita nampak sangat dia macam nak boykot je program surau. Kemudian dia tak nak keharmonian dalam masyarakat. Contoh tuan-tuan, dengan laras bahasa yang kita guna, tuan maaf, bahasa itu adalah bahasa yang melarikan. Walaupun terselit seolah-olah unsur paksaan tuan-tuan, tapi bila orang dengar, terus datang. Okey, jadi sekarang pengarang ingin berbicara tentang kitab tadi, yang mana kitab itu bila orang baca hanya menimbulkan ketakutan dan dia tidak ada rangsangan untuk mendorong masyarakat menghampiri rumah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan, kita lihat melalui poin berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya apabila kalian memohon kepadaku serta mengharap kepadaku, semestinya akan ku ampuni bagi kamu atas yang apa yang ada pada dirimu, dan sedikit pun aku tidak kisah. Okey, pada poin ini tuan-tuan, yang mana pengarang sekali lagi ingin berbicara, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam. Sekali lagi tuan-tuan, ini di antara nukilan pengarang, bukan pada mukadimah tadi tak, ini pada poin berikutnya. Wahai anak Adam, sekiranya kamu sesungguhnya memohon kepadaku, kata Allah, dan kalian mengharapkan kepadaku, pasti aku ampuni bagi kamu. Maknanya Allah akan mengampuni bagi kita atas apa yang kita datang, atas apa yang kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan dosa-dosa kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak kisah. Wala ubali, sedikit pun Allah tidak kisah. Bila kita lihat pada hadis itu, kata pengarang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyantun. Yalah tuan-tuan, kita banyak buat dosa kepada Allah, tapi bila kita mohon kepada Allah, mohon keampunan kepada Allah, Allah ampuni tuan-tuan. Kata pengarang, Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyantun. Dan demikian itu dengan kelembutan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu, tuan-tuan, hal ini juga berlaku kepada orang kafir dan juga orang yang jahat. Tuan-tuan, kita pernah dengar cerita tentang sepotong hadis Rasulullah. Cerita tentang sepotong hadis Rasulullah, seorang lelaki yang pernah membunuh 99 nyawa. Dia bunuh 99 orang. Jadi tuan-tuan, bila dia datang jumpa seorang abid, seorang yang menekuni ibadah, lalu dia kata, wahai abid, beginilah, saya ni telah membunuh 99 nyawa, adakah bagi saya keampunan? Tuan-tuan, abid tu kata tak. Lalu terus dia membunuh si abid tadi untuk melengkapkan perkiraan 100. Yalah, dengan dosa yang dia buat tu banyak tuan-tuan, abid tu kata tak, maknanya dosa yang dia buat tak ada keampunan bagi Allah. Lalu dia bunuh untuk melengkapkan perkiraan 100. Kerana tuan-tuan, dia meneruskan perjalanan dan bertemu seorang rahib. Lalu rahib itu menyarankan kepada dia untuk ditinggalkan kawasan tersebut. Yalah, dia ada sejarah silam di situ. Dan ini di antara dorongan daripada rahib tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Tuan-tuan, bila kita lihat di antara dua individu tadi dan juga si pelaku, pembunuh, dia berhadapan dengan dua orang manusia, seorang abid. Manakala abid itu kata baginya tidak ada keampunan, tuan-tuan. Manakala yang kedua menyatakan baginya keampunan. Okey, yang pertama tadi timbul rasa takut, lalu dia pun bunuh.
Manakala yang kedua, kita lihat di sini ada saranan dan ada dorongan. Secara tidak langsung mendorong dirinya untuk berhijrah. Dia hijrah pada tempat tinggal dia, memulakan hidup baru, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, merujuk daripada bicara seorang rahib itu kepadanya. Okey. Jadi ini di antara poin dalam hadis tersebut yang mana berbicara kepada kita Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampun. Tuan-tuan, orang yang pernah membunuh 99 orang dan melengkapkan perkiraannya 100 tetap diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah sangat kita, tuan-tuan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ianya memerlukan kepada penghijrahan. Ianya memerlukan kepada penghijrahan terutamanya. Okey. Kemudian kita lihat beberapa poin berikutnya. Tuan-tuan, bila kita tengok Allah Subhanahu wa taala Maha mengampun, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberi. Allah beri kepada mereka yang beriman, Allah beri mereka kepada mereka yang berdosa. Allah beri kepada mereka yang kufur kepadanya. Tuan-tuan, munasabah kata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kepada mereka yang beriman kepada dia. Munasabah kata Allah tidak mengampuni mereka yang beriman kepada dia. Okey, ini di antara poin yang dibicarakan. Kemudian saya cuba ringkaskan, tuan-tuan, bicara tersebut melihat masa yang semakin mencemburu kita. Tuan-tuan yang dimuliakan, sebagai contoh dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita lihat bicara daripada Rasulullah banyak menjurus ke arah berita gembira. Terutamanya Rasulullah menyarankan kepada kita untuk mendirikan solat sunat fajar 2 rakaat. Okey, terutamanya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan melalui berita gembira, raka'atil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Okey. Bila hadis ini kita dapat melihat satu saranan, dan ianya juga berita gembira. Solat sunat 2 rakaat bila kita buat itu lebih baik daripada dunia dan segala isi apa yang ada pada dunia. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, banyak dalam hadis Rasulullah berbicara tentang pengkhabaran gembira kepada kita, terutamanya dalam solat secara berjemaah. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadh bi 27 darajah. Solat secara berjemaah itu lebih baik daripada solat secara individu dengan 27 darjah. Ini juga di antara berita gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Bahkan Rasulullah juga pernah berbicara berita gembira ini hanya melalui perumpamaan. Hanya melalui perumpamaan, dan masuk perumpamaan itu dalam hati seorang sahabat. Hanya dengan perumpamaan je. Tuan-tuan, walaupun Rasulullah tidak menyatakan ianya secara khusus, tetapi hanya dengan perumpamaan ianya menenangkan hati para sahabat. Pernah, tuan-tuan, baginda alaihi salatu wasallam dikunjungi oleh seorang lelaki. Tuan-tuan, lalu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna imraati waladat ghulaman aswada." Wahai Rasulullah, sesungguhnya isteriku melahirkan anak lelaki yang berkulit gelap. Isteriku melahirkan anak lelaki yang berkulit gelap, kata dia. Dan insya-Allah kita berjalan untuk azan terlebih dahulu, dan kita akan sambung bicara kita selepas itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kita kembali berbicara tentang pengkhabaran gembira daripada Rasulullah, yang mana Rasulullah SAW pernah menyatakan perkara itu hanya melalui perumpamaan, walaupun tidak menyatakan secara khusus, dan ianya difahami oleh sahabat yang dimaksudkan itu. Ceritanya tuan-tuan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Datang seorang sahabat bertemu Rasulullah, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inna imraati waladat ghulaman aswada." Wahai Rasulullah, sesungguhnya isteriku melahirkan anak lelaki yang berkulit gelap. Tuan-tuan, dia datang dengan masalah besar. Dia datang dengan masalah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya isteriku melahirkan anak lelaki yang berkulit gelap." Tuan-tuan, Imam Ibn Hajar berbicara lelaki itu menggunakan lafaz ta'rid. Maknanya apa tuan-tuan? Artinya dia menginginkan sesuatu, sebaliknya dia lebih menggunakan dengan bahasa yang berlapis. Artinya tuan-tuan, dia meragui status anak yang dilahirkan oleh isterinya itu. Kenapa dia kata begitu? Tuan-tuan, kita lihat bahasa yang berlapis. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya isteriku yang melahirkan anak lelaki berkulit gelap." Baru dapat baby, dapat anak lelaki berkulit gelap. Seolah-olah dia cerah, isteri cerah, dapat anak gelap. Jadi dia menggunakan lafaz yang lebih berlapis kepada Rasulullah SAW. Sebaliknya bererti dia ragu dan syak tentang status kelahiran anaknya itu. Okey, tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah faham lelaki itu nak apa, dan Rasulullah mengerti apa yang dimaksudkan oleh lelaki tersebut. Hanya dengan bahasa itu tuan-tuan Rasulullah faham. Okey. Lalu baginda SAW kembali bertanya kepadanya, "Hal laka min ibil?" Adakah bagi kamu unta? Kamu ada unta ke tak? Lalu katanya, "Ya, ada unta." Rasulullah kembali bertanya kepadanya, "Ma alwanuha?" Apakah warna-warnanya? Warna-warna unta tu, warna apa? Lalu dia berkata merah. Lantas bagi dia bertanya, "Ada tak warna koko kemerah-merahan?" Dia kata ada. Lantas baginda SAW bertanya kepadanya, "Macam mana demikian itu berlaku? Macam mana boleh berlaku?"
Ya tuan-tuan, warna-warna unta yang berbeza. Ada warna merah, ada warna koko kemerah-merahan, ada warna sekian, ada warna sekian, ada warna sekian. Kenapa ianya boleh berlaku? Kemudian sahabat itu berkata kepada Rasulullah, urahu irqun naza'ahu. Aku berpandangan kelahirannya dengan sebab faktor keturunan. Dia pengembala unta tuan-tuan. Dia tahu warna unta itu berbeza. Yalah, macam kita ada anak kucing tuan-tuan di rumah kita. Anak kucing warna berbeza, tak sama corak mak dia, tak sama corak ibunya, tak sama. Jadi sekarang ini ditimbulkan oleh Rasulullah. Kenapa jadi begitu? Maknanya warna yang berbeza sedangkan datang pada kilang yang sama. Tuan-tuan, lantas baginda Ali salatu wassalam kembali berkata kepadanya, fala'allabannaka hadha naz'ahu 'irqun. Kemungkinan anakmu ini kelahirannya dengan sebab faktor keturunan. Apa ni ustaz? Kami pun tak faham. Okey tuan-tuan, bahasa kiasan yang digunakan di antara Rasulullah dan sahabat tadi. Sahabat itu datang bertemu Rasulullah dengan kiasan, dan Rasulullah kembali memberi jawapan kepadanya dengan kiasan. Okey, secara ringkas tuan-tuan, kita tengok. Dia datang, dia melaporkan kepada Rasulullah anaknya berkulit gelap. Sebaliknya, dia meragui status kelahiran anaknya. Rasulullah keluar daripada bicaranya itu dengan bicara luar. Kamu ada unta? Dia kata ada. Warna apa? Warna merah. Ada tak warna koko kemerah-merahan? Ada. Tuan-tuan, bila kita lihat warna yang berbeza, sebenarnya itulah yang ingin dicerap oleh Rasulullah kepada dia. Anak unta dengan warna yang berbeza sedangkan datang daripada kilang yang sama. Kemudian Rasulullah tanya kepada dia, macam mana boleh jadi begitu? Lalu dia berkata, kemungkinan faktor keturunan. Warna untanya yang berbeza. Warna sekian, warna ini, warna ni, warna ni, sedangkan datang pada kilang yang sama. Kemudian barulah Rasulullah memberi jawapan daripada baginda, kemungkinan kelahiran anakmu itu juga dengan sebab faktor keturunan. Maksudnya, dia cerah, isterinya cerah, dapat anak gelap. Mungkin gelap si anak tadi tuan-tuan datang daripada keturunan terdahulu. Boleh faham tuan-tuan? Contohlah Tuan Haji ni dah Korea ke macam artis K-pop lah. Tak, saya Melayu, kemungkinan ada dah K-pop. Sebab tu ada rupa K-pop. Okey, ini di antara kemungkinan yang dikaitkan oleh Rasulullah. Jadi sahabat tadi faham. Hanya dengan pengkhabaran gembira itu tuan-tuan. Jika tadi datang tuan-tuan geram, ingin berpisah, seolah-olah begitu, syak tentang kelahiran si anaknya. Sekarang apabila bertemu Rasulullah tuan-tuan, cinta dan sayangnya kembali tererat. Itu Rasulullah SAW. Dari kita cuba untuk bersifat seperti mana apa yang ada pada Rasulullah. Cuba kita memberi khabar gembira, dan cuba kita untuk mendamaikan sekiranya berlaku perselisihan di antara sahabat kita tuan-tuan. Kita cuba menenangkan mereka, kita cuba memberi khabar gembira kepada mereka tuan-tuan. Jangan kita mengusutkan mereka, jangan kita menambah lagi api kemarahan di antara mereka. Kita cuba untuk mendamaikan di antara mereka, dan inilah akhlak Rasulullah SAW yang mesti ada pada kita. Jadi wallahu taala alam, melihat masa yang semakin mencemburu kita, sekali itu sahaja bicara kita pada malam ini. Saya mohon dengan kemaafan sekiranya rungkaian kata saya untuk mana-mana pihak atau ungkapan saya untuk peribadi tuan-tuan. Saya mohon dengan kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.